Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah penyelia di Politeknik Nilai. Nama saya Muhammad Mafaris bin Nazri dari kelas DLS 6A dan nombor matrik saya 23DLS 19F2031. Saya sebagai pelajar praktikal sesi 1 2022 dan 2023. Hari ini saya ingin membuat pembentangan akhir tentang latihan industri di DGM Support Sdn Bhd. Yang pertama sekali, saya akan bercakap tentang pengenalan terhadap latihan industri. Latihan industri ini merupakan antara syarat-syarat yang telah diperuntukkan kepada setiap pelajar di seluruh politeknik di Malaysia, khususnya di Politeknik Nilai Negeri Sembilan, bagi pengadu-gerahan dalam politeknik logistik dan rangkaian bekalan. Latihan industri ini adalah bertujuan bagi membolehkan para pelajar untuk mempraktikkan apa sahaja yang telah dipelajarinya secara teori maupun praktikal sepanjang berada di politeknik dan mengaplikasikan secara praktikal semasa menjalani latihan industri. Latihan industri ini banyak memberi pengalaman dan ilmu yang bermanfaat terhadap para pelajar. Hal ini tersebut juga dapat menilai sesuatu pekerjaan dari sudut perspektif yang positif. Setiap pelajar yang mengikuti pengajian di politeknik akan menjalani latihan industri pada semester yang ke-6. Latihan industri diwajibkan kepada setiap pelajar sebelum melayakkan mereka untuk memegang sijil anugerah diploma dalam bidang masing-masing. Namun, latihan industri ini perlulah dilalui dengan jayanya oleh pelajar supaya tidak mengalami kesukaran apabila tamat pengajian dan memasuki alam pekerjaan nanti. Latihan ini juga dapat memberi pengalaman yang berguna kepada semua pelajar serta platform untuk menyiapkan diri bagi menempuhi alam pekerjaan dan menjadikan pelajar lebih bersedia pada masa akan datang serta dapat membentuk sikap pelajar yang lebih berdikari dan cekap ketika berada di alam pekerjaan. Keseluruhan penyelesaian masalah yang dilakukan sewaktu menjalani latihan industri akan dijadikan suatu pengalaman untuk mematangkan diri sendiri dan secara tidak langsung dapat membuka minda semua pelajar bahawa situasi di dalam alam pekerjaan sebenarnya tidak semudah yang dipelajari dalam bentuk teori maupun amali semasa dalam sesi pembelajaran di institusi pengajian. Selain itu, latihan industri juga mendewasakan para pelajar yang bakal bergelar sebagai pekerja suatu hari nanti. Seterusnya untuk ini, slide ialah latar belakang operasi. Nama penuh bagi company tersebut ialah DGM Support Malaysia Sdn Bhd dan nama pengarah ialah Wan Kamarudin bin Wan Zakaria. Alamat syarikat terletak di Jalan Kelai Avenue Commercial Centre, Sepang, Selangor. Dan DGM ialah salah satu penyedia perkhidmatan pengendalikan barang berbahaya terbesar di seluruh dunia. DGM menjamin rangkaian global menyediakan perkhidmatan berdasarkan pengetahuan kawal selia, keyakinan dan pengalaman praktikal dalam barangan berbahaya dan bahan berbahaya. DGM juga telah ditubuhkan pada 23 hari bulan Disember 2004 di Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, dan pada April 2006 ditubuhkan di lokasi kargo Airport KLIA. Organisasi DGM telah ditubuhkan sejak 1988 di Amsterdam, Belanda yang menumpukan kepada latihan, perundingan dan pelbagai perkhidmatan lain yang berkaitan dengan keselamatan dalam pengeluaran, penyimpanan, pengendalian dan pengangkutan barangan berbahaya dalam mana-mana sektor, kelas dan walau apa cara pengangkutan. Syarikat ini telah memperoleh lesen E yang pertama daripada Menteri Pengangkutan di Belanda pada tahun 1998 daripada pembungkusan barangan berbahaya kepada membangunkan perisian DG Dangerous Goods dan kini mempunyai rangkaian di lebih 30 negara. Dan lesen E adalah kuasa kepada DGM Sdn Bhd untuk bertindak bagi pihak pengirim sebenar dengan mengikut spesifikasi undang-undang. DGM juga layak untuk menandatangani deklarasi pengirim untuk pengangkutan udara bagi pihak pengirim atau penghantar barangan berbahaya.
Aktiviti organisasi yang telah disediakan oleh DGM adalah pengendalian barang bahaya, menyediakan dokumen deklarasi barangan bahaya dan menyampaikan perkhidmatan pembungkusan. Di samping itu, sekiranya pelanggan yang ingin membuat penghantaran barangan bahaya ke luar negara melalui udara, mereka perlu memiliki surat kelulusan dan pengesahan untuk mengeksport barangan bahaya. Hal ini demikian kerana bagi perkhidmatan barangan bahaya, DGM dapat membekalkan dengan pelbagai jenis bahan bungkusan, label pada barangan dan ini semua sudah tentu mematuhi standard kualiti DGM yang terkenal. Untuk rangkaian DGM menyediakan pelbagai perkhidmatan pengendalian yang berkaitan dengan barangan berbahaya dan bahan berbahaya. Ia termasuk daripada operasi pengkelasan, pembungkusan, penandaan label, dokumentasi dan lain-lain. Kepada aktiviti latihan atau perkhidmatan perundingan, polisi insurans global meliputi klasifikasi, pembungkusan, pelabelan, penandaan dan dokumentasi penghantaran barangan berbahaya, iaitu akan dilakukan mengikut kepada Undang-Undang IATA. Okey, seterusnya untuk visi dan misi company tersebut. Dengan apa yang saya kaji di laman seseorang dan telah membuat pertanyaan di company tersebut, visi mereka ialah untuk menjadi pilihan syarikat yang mahir dalam pengurusan perkhidmatan barang berbahaya, terutamanya di dalam Malaysia. Saya rasa untuk mencapai visi tersebut, semua kaki tangan mestilah memainkan peranan dalam pelbagai aspek seperti komunikasi, latihan dan sebagainya. Seterusnya, untuk misi pula, misi DGM tersebut ingin membina kesedaran dan keupayaan di kalangan industri yang terlibat dengan barangan berbahaya. Kerana hal ini supaya untuk semua industri yang terlibat akan lebih cakna dan teliti dengan barangan berbahaya tersebut sebelum dihantar ke mana-mana destinasi dengan menggunakan pelbagai pengangkutan. Seterusnya, laporan teknikal. Setiap hari, terutamanya pagi, ditugaskan mengemas kini email untuk sebarang pertanyaan atau permintaan dari pelanggan bagi untuk membuat permintaan pengendalian barang bahaya. Selepas selesai email, menghantar barang dan mengambil barang di gudang pelanggan iaitu ejen. Barang pelanggan yang telah diselesai diperiksa, dibungkus dan deklarasi dokumen pelepasan barangan bahaya di tempat operasi DGM perlulah dihantar semula ke gudang pelanggan bagi mempermudahkan pengurusan ejen untuk membuat penyerahan barangan untuk dieksport secepat mungkin. Okey, kemudian membuat penanda barang penghantar dan penerima. Penanda barangan dibuat setelah selesai membuat deklarasi dokumen dan pembungkusan barangan. Penanda ini penting kerana tujuan utama untuk mengetahui jenis barangan berbahaya, kuantiti barang dan mengetahui ciri-ciri kandungan barang dalam kotak tersebut. Dan akhir sekali adalah pembungkusan barangan berbahaya. Setiap pembungkusan barangan perlu mengikut prosedur IATA yang telah ditetapkan dengan menggunakan kotak berlabel UN. UN bermaksud ialah kotak-kotak yang membahaya, yang menyimpan barang berbahaya. Okey, slide seterusnya membincangkan tentang cadangan dan komen terhadap pelajar. Bagi saya, tentang syarikat ialah cadangan. Syarikat perlu menyediakan stok barangan untuk pembungkusan yang mencukupi dan ruang bagi proses pengendalian barang yang selesa bagi memudahkan pekerjaan yang dilakukan. Politeknik pula, cadangan bagi pihak politeknik ialah perlu lebih prihatin dan mengambil berat tentang pelajar yang sedang ada masalah semasa membuat latihan industri. Akhir sekali adalah kesimpulan. DGM Support Southern Berhad Malaysia adalah syarikat yang ingin menerajui secara lebih konsisten terutamanya dalam pengurusan barang berbahaya di Malaysia. Pelbagai latihan dan kemahiran yang telah dididik kepada setiap individu yang berkhidmat di bawah syarikat ini bagi memastikan setiap di antara mereka menjadi individu yang mahir dan konsisten dalam bidang ini. Tambahan lagi, latihan industri ini sangat wajar diteruskan untuk menghasilkan graduan yang lebih berkualiti untuk melahirkan golongan yang lebih profesional.
Akhir sekali dan akhir kata, sebagai pengakhiran cerita saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak DJM Company yang memberi peluang untuk menjalani latihan industri di syarikat ini dan memberi begitu banyak tunjuk ajar dan pengalaman sepanjang tempoh saya berkhidmat di sini. Dan tidak dilupakan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutamanya Politeknik Nilai, dalam menjayakan program latihan industri ini. Sekian dari saya. Terima kasih.